Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana thabbit aqdamana tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita akan sama-sama membaca beberapa hadis tentang fadilat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena dengan kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar orang melaungkan azan, maka kamu katalah seperti mana perkataan yang diucapkan oleh muazzin tersebut. Thumma sallu alayya. Ini mungkin satu budaya yang masih belum ada di negara kita, iaitu berselawat setelah melaungkan azan. Maksudnya Pak Bilal tadi selepas dia melaungkan azan, habis azan tu dia akan sambung dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa bentuk ayat sekalipun lah, apa bentuk sirah sekalipun boleh dibaca selawat tersebut. Jadi kerana itu ialah arahan baginda SAW. Maksudnya Rasulullah suruh kita yang berselawat, kita yang mendengar azan tersebut berselawat setelah kita tadi menjawab azan. Tapi ulama radhiyallahu anhum dia kata dia suruh Bilal tu juga berselawat sebab dia sendiri pun dengar azan dia sendiri. Jadi sebagaimana dia mengangkat suara melaungkan azan, jadi Bilal tadi mengangkat juga suara berselawat kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan orang yang mendengar supaya berselawat juga kepada Nabi SAW. Kerana Rasulullah berkata, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kerana sesiapa yang berselawat kepadaku satu selawat, maksud kita meminta satu kerahmatan dikurniakan kepada Nabi SAW, nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya dengan sebab satu kerahmatan yang dia minta kepada Nabi tadi. Allah akan mengurniakan kepadanya 10 kerahmatan. Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian Rasulullah kata, mintalah, mohonlah daripada Allah agar mengurniakan kepada aku al-wasilah. Apakah wasilah tersebut? Maka Rasulullah berkata, fa innaha manzilatun fil jannah. Dia ialah satu maqam, kedudukan di dalam syurga, la tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tak sepatutnya dikurniakan melainkan kepada satu orang hamba saja daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap agar aku menjadi hamba tersebut yang dikurniakan dengan al-wasilah. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang mohon kepadaku agar dikurniakan dengan maqam wasilah tersebut, maka halallah baginya untuk mendapat syafaat daripadaku. Jadi pertama sekali Rasulullah SAW meminta kita tadi berselawat kepada baginda SAW setelah kita tadi mendengar azan. Kerana Rasulullah berkata, apabila kamu berselawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan 10 kurniaan rahmat kepada diri kita. Rahmat tadi ialah kurniaan zahir dan batin. Kurniaan zahir seperti kesihatan, kurniaan yang zahir seperti harta, kurniaan yang zahir seperti anak, zuriat, harta benda. Semua itu dikurniakan dengan sebab keberkatan kita berselawat. Dan ada juga kurniaan yang batin seperti keimanan, ketakwaan, redha, syukur, zuhud dan seumpamanya. Itu semua termasuk di bawah nama rahmat ataupun di bawah nama as-salat. Jadi Allah Ta'ala akan mengurniakan 10 kurniaan tersebut kepada kita. Maksud dengan sebab rahmat tadilah,
anak-anak boleh menjadi anak yang soleh, kan? Anak tadi boleh mentaati ibu bapanya, sebab rahmat tadi dia akan membaiki nafsu tadi daripada yang tak baik kepada yang baik. Dan dengan sebab selawat ataupun rahmat tadi itulah isteri boleh mentaati suaminya, suami boleh mentaati pemerintah, kan? Pemerintah boleh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu memerlukan kepada rahmat daripada Allah yang diistilahkan sebagai as-salat, selawat. Kemudian Rasulullah kata, mintalah agar Allah kurniakan kepadaku al-wasilah, maqam yang menjadi perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud Rasulullah kata, mohonlah agar daku menjadi wasilah antara kamu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah mempunyai pelbagai kurniaan yang nak disampaikan kepada kita, tapi dia mesti melalui wasilah tersebut. Jadi kalau kita beriktikad Rasulullah SAW ialah wasilah, dan kita mengagungkan Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah, kita berterima kasih kepada Rasulullah, maka Rasulullah kata halat lahu syafa'ah, maka orang tersebut layaklah mendapat syafaat. Kerana dia tadi mengakui aku ialah wasilah, dia mengakui aku ialah perantaraan antaranya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dikata halat lahu syafa'ah, kita faham daripada hadis tersebut bahawa kesemua amalan yang kita buat tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyebabkan kita tadi dimasukkan ke dalam syurga ialah syafaat itu. Syafaat itu maknanya bantuan. Bantuan daripada orang yang atas, nabi-nabi, rasul, orang soleh, wali-wali Allah. Mereka yang membantu kita untuk kita tadi diterima amalan agar dimasukkan ke dalam syurga Allah. Maksudnya sekarang ni amalan kita ni tak cukup. Amalan kita tak sempurna, kan? Amalan kita tadi banyak yang kita buat, walaupun kita dah buat berpuluh-puluh tahun, tapi kita cuba kita tanya, adakah saya faham kan makna doa kunut tu macam mana? Adakah bacaan tahiyat tadi kita faham maknanya? Adakah Fatihah yang kita baca itu kalau kita bincang semayang? Dan kalau kita bincang berzikir pula, adakah zikir tadi dah hidup pada seluruh lataif pada badan? Adakah zikir tadi dah membukakan hijab kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekiranya kita bergantung kepada amalan kita, maka amat susah untuk kita tadi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah daripada awal lagi dia beritahu, kamu hanya akan selamat di akhirat, di titian sirat, di padang mahsyar, untuk sampai masuk mendekatkan diri kepada Allah di syurga hanya dengan syafaat daripada-Ku dan syafaat daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita berbuat baik kepada kekasih Allah di dunia, kan, kepada Rasulullah dengan berselawat mengagungkan baginda. Moga-moga kita dikurniakan dengan syafaat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Awlan nasi bi yaumal qiyamah." Manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat. Maksudnya orang yang paling berhak, paling layak untuk mendapat syafaat daripadaku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi 10 salawatin, wa khattat anhu 10 khati'atin, wa rafa'at lahu 10 darajatin." Siapa yang berselawat satu selawat saja, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan 10 rahmat, kurniaan zahir dan batin. Dan Allah Ta'ala akan menghapuskan daripadanya 10 dosa. Maksudnya 10 hijab, titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita yang menghalang daripada rohani kita tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala akan mengangkat 10 darjat. Maksudnya darjat yang dimasukkan tadi ialah nafsu. Dari tingkatan nafsu kita tu direngkaskan menjadi 7, daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah, mulhamah, mutmainnah, sampai kepada nafsu kamilah tadi. Tapi sekiranya diperincikan tingkatan nafsu tersebut, dia hampir 124,000 tingkatan. Jadi nak kita naik satu tingkatan daripada satu tingkatan tadi, kita memerlukan kepada kurniaan selawat yang Allah Ta'ala selawat kepada kita dengan sebab kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan Imam Baihaqi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah." Ini kita berada pada hari Jumaat, kan? Maksudnya Rasulullah kata, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Maka sesungguhnya selawat yang kita baca dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat.
faman kana aktsaruhum alayya salatan, siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka itu orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku. Jadi hari ini kita berada pada malam Jumaat, maka kita disunatkan berselawat sama ada 80 kali ataupun 300 kali, 313 kali, 1000 kali, terpulang kepada keadaan masing-masing. Cuma kita berselawatlah walaupun sedikit kepada Rasulullah SAW. Seorang berkata, wahai Rasulullah, aku nak menjadikan 1/3 daripada doaku kepadamu. Rasulullah berkata, bagus sekiranya kamu kehendaki. Betul, orang tu tanya ni, kalau aku buat 2/3, Rasulullah kata sangat bagus. Dan dia tanya lagi, wahai Rasulullah, kalau semua doa yang aku buat tadi semata-mata kepadamu, maka Rasulullah kata, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan segala kerunsingan kamu daripada urusan dunia, dan Allah Ta'ala akan menyelesaikan segala kesusahan kamu daripada urusan akhirat. Maknanya macam ni. Maksud kita, bagi contohnya sahabat ni tanya, dia kata, wahai Rasulullah, aku memperuntukkan setiap hari sejam, ataupun dia kata 30 minit untuk berdoa. Jadi 30 minit dia nak berdoa ni, 30 minit tu dia nak baca doa untuk diri dia saja ke, ataupun daripada masa 30 minit tadi dia nak ambil sedikit untuk diri dia berselawat. Jadi dia tanya, wahai Rasulullah, kalau 1/3 daripada 30 minit tadi aku berselawat, maknanya dia selawat dulu 10 minit dia selawat, lepas tu lagi 20 minit baru dia doa hajatnya dunia dan akhirat. Lepas tu dia tanya lagi, wahai Rasulullah, kalau aku tambah, maksudnya 20 minit aku berselawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia selawat selama 20 minit, ada 10 minit yang terakhir baru dia doa untuk hajat-hajat dirinya dunia dan akhirat. Tapi akhir sekali dia tanya, wahai Rasulullah, boleh tak aku buat semua tu 30 minit yang aku peruntukkan setiap hari tu, 30 minit tu ialah selawat semata-mata, aku tak doa pun untuk diri aku tak baca apa-apa doa pun untuk hajat dunia dan akhirat. Maka Rasulullah kata, kalau kamu buat sedemikian, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan segala urusan dunia kamu dan urusan akhirat kamu. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tu dia mengetahui segala kesusahan, segala hajat di dalam hati kita tadi. Cuma masalahnya sekarang ni, sama ada kita nak berdoa terus, kita rasa kita berdoa dan Allah Ta'ala nak menerima, ataupun kita nak minta, wahai Rasulullah SAW, tolonglah doakan untuk aku. Cuma macam mana cara kita nak minta, wahai Rasulullah tadi, tolonglah doakan agar Allah menyelesaikan segala permasalahan diriku ni, dengan cara kita berselawatlah sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Jadi sekiranya kita berselawat di masa yang sepatutnya kita berdoa untuk diri kita tadi, maka selawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kata, orang ni berselawat kepadaku kerana dia tadi ingin meminta syafaat daripadaku. Syafaat tadi bantuan. Jadi apabila dia berselawat selama 10 minit, 20 minit, 30 minit, maka Rasulullah tadi melihat orang ni amat memerlukan kepada bantuan, maka Rasulullah memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Rasulullah sendiri yang memohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lebih cepat dimustajabkan daripada kita sendiri yang berdoa. Sebab tu yang Rasulullah kata, mintalah wasilah dari tu. Maksudnya kamu, Rasulullah tu memang akan dikurniakan dengan wasilah tersebut. Cuma Rasulullah nak kita tadi beriktikad Rasulullah tu ialah wasilah. Sebab ramai manusia yang menganggap tak perlu kepada wasilah. Dia rasa dia boleh beribadat sendiri, dia rasa dia boleh sembah Allah Ta'ala sendiri, dia rasa dia boleh faham Quran tu sendiri, dia rasa dia tak perlu kepada wasilah, dia tak perlu kepada guru, dia tak perlu kepada pembimbing. Jadi awal lagi Rasulullah kata, kamu kena beriktikad untuk sampai kepada Allah mestilah mempunyai wasilah, dan hendaklah kamu tadi meyakini bahawa segala hajat urusan dunia dan akhirat hanya dikurniakan apabila Allah memberi syafaat kepada kamu, dan syafaat itu ialah bantuan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu cara yang paling cepat, cara yang paling mudah untuk kita tadi menunaikan sesuatu hajat yang ada di dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz shaykhana wa mursyidana wa qurrata a'yunina wa salana sayyid sabah bin al-Hasan al-Husaini. Allahumma zilhu iyyana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan daima. Allahumma yasuna husna adab ma'ahu wa ridha wa mahabbatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallimna. Allahumma sallim ruhana. Allahumma sallim ajsadana. Allahumma sallim mardana. Allahumma sallim جميع أهالينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.